Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit penjelasan kepada anda semua berkenaan dengan mungkin boleh dikatakan tular satu infografik berkenaan dengan bayaran ataupun maklumat berkenaan dengan bantuan tunai rakyat BTR, yang mana BTR ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ianya akan dilaksanakan dan dibayar bermula pada bulan Januari tahun 2023 bagi fasa yang pertama. BTR ni atau bantuan tunai rakyat ni, kalau anda mungkin tidak tahu dan sebagainya, dia adalah kesinambungan daripada BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Dan di Malaysia ni biasalah bila bertukar kepimpinan, pentadbiran kerajaan dan sebagainya, sudah tentulah nama-nama bantuan ini juga akan ditukarkan, walhal ianya boleh saja dikekalkan untuk menjimatkan kos daripada dahulu sampailah kepada sekarang. Okey, jadi satu infografik tular berkenaan dengan sedikit maklumat bagi pembayaran BTR ini, yang mana ianya telah dikongsikan di dalam laman Facebook, dan perkara ini mendapat perhatian daripada kalangan penonton, viewers ataupun netizen itu sendiri, dan ramai yang berkongsikan kepada saya dan bertanyakan kepada saya. Dia infografik ini lebih kurang macam ni. Saya ubah sedikit mengikut kesesuaian sebab ini saya ambil daripada sebuah portal tidak rasmi kerajaan lah, yang berkongsikan berkenaan dengan info-info. Jadi dia mengatakan contohnya di sini, pendapatan isi rumah 2,500 dan ke bawah, bilangan anak 5 atau lebih, jumlah bantuan dia adalah 2,500. 2,500 ringgit dan ke bawah 1 hingga 4 orang anak adalah 1,000 hingga 200 ringgit. 2,500 sehingga kepada 5,000 ringgit bergantung kepada bilangan anak, bantuan adalah 500 dan 1,250 ringgit. Bergantung kepada had pendapatan tertentu. Okey, bilangan anak, bujang atau warga emas 300.5 hingga 600 ringgit. Kita tengok di sini pun dia punya penjelasan tu tidak detail, dan juga dia punya penjelasan tu bercelaru. Bilangan anak, bujang, warga emas dan sebagainya lah, pendapatan bergantung kepada had pendapatan tertentu. Jadi yang pertamanya, siapa yang saya bertanyakan kepada saya berkenaan dengan infografik ini bukanlah satu infografik rasmi yang berkaitan dengan penjelasan bayaran bantuan tunai rakyat ataupun BTR, yang mana pihak kerajaan maupun pihak lembaga hasil ataupun pihak Kementerian Keuangan masih lagi belum mengeluarkan sebarang maklumat lengkap berkenaan dengan BTR ini. Apa saja yang tular di media sosial setakat ini adalah perkongsian daripada pihak-pihak tertentu, yang mana infografik ini dilakukan sendiri oleh mereka. Apa tujuan, wallahu alam, tidak pasti. Okey, tetapi maklumat yang dikongsikan di sini dianya adalah tidak tepat, dan mungkin saya boleh katakan salah lah, sebab dianya masih lagi belum diumumkan oleh pihak kerajaan details berkenaan dengan pembayaran. Apa yang dirumuskan di dalam ini, walaupun tidak sempurna, adalah apa yang telah dibentangkan oleh Tengku Zafrul sebelum Parlimen dibubarkan di dalam Dewan Rakyat bagi bajet tahun 2023. Anda boleh pergi kepada laman web Kementerian Keuangan. Dia ada ruangan laman khas bajet Keluarga Malaysia Makmur Bersama. Anda boleh tengok ucapan bajet 2023. Ambil pada bahagian yang kedua di bawah tu, ringkasan bajet 2023. Apabila anda tekan kepada ringkasan bajet, anda scroll kepada page yang keempat ataupun kelima, di situ ada ditunjukkan jadual cadangan bagi pembayaran bantuan keluarga Malaysia untuk tahun 2023. Jadi kita tengok seperti apa yang dikongsikan oleh portal tersebut tadi. Dia kata berpendapatan bawah 2,500 ada sehingga 5 orang anak adalah sebanyak 2,500 ringgit. Kemudian kalau kita tengok dalam portal tu tadi, dia ada tulis contohnya bujang, warga emas 300.5, 600, nampak di dalam laman web
Kementerian Kewangan ini dituliskan perkara yang sama, dan juga bawah sekali bagi portal berkenaan ibu bapa tunggal bergantung pada had tertentu tambahan sebanyak RM500. Kita tengok kadar tambahan ibu bapa tunggal yang mana dijelaskan dalam Belanjawan tahun 2023 adalah sebanyak RM500. Perkara ini diambil daripada Pembentangan Belanjawan tahun 2023 yang mana bajet ini tidak pun diluluskan dan hanya sempat dibentangkan, tidak sempat dibahaskan dan juga tidak sempat melalui proses undian untuk diluluskan. Sebarang orang kata pengumuman untuk bajet tahun 2023 ni masih lagi belum dilaksanakan. 2 hari sidang parlimen berlangsung pada 19 dan juga 20 Disember adalah sekadar untuk undi percaya kepada Perdana Menteri dan juga beberapa pengumuman setiap inisiatif yang berkaitan dengan keuangan, contohnya bantuan tunai rakyat daripada RM100 untuk bujang sehingga kepada RM300 untuk isi rumah, dan kemudian bantuan awal persekolahan RM150, bantuan keuangan khas kepada penjawat sebanyak RM700 dan kepada peserta sebanyak RM350. Itu sahaja yang dijelaskan di dalam sesi perbahasan parlimen yang berlangsung selama 2 hari. Jadi sebarang orang kata viral berkenaan dengan infografi penjelasan detail berkenaan dengan bantuan tunai rakyat ni adalah tidak tepat sama sekali, walaupun ada yang mendakwa bahawa kerajaan yang ada sekarang ini berkemungkinan besar akan melaksanakan pembayaran BTR itu berlandaskan pembayaran BKM bagi tahun 2023 yang dibentangkan dalam Belanjawan pada bulan 10 yang lepas oleh Tengku Zafrul. Tetapi kita harus ingat, kerajaan yang sekarang ini sangat peka dan juga sensitif terhadap keuangan. Jadi kita boleh lihat mereka sedang mengkaji satu mekanisme untuk menyelesaikan isu berkenaan dengan subsidi, terutamanya subsidi minyak. Yang mana subsidi minyak sekarang ini memanfaatkan golongan T20 dan ke atas. Golongan B40 ini tidak mendapat manfaat yang banyak daripada subsidi minyak. Jadi kalaulah kata ada penstrukturan semula daripada subsidi minyak, jika subsidi ini dikurangkan ataupun ditarik, kerajaan akan dapat membuat penjimatan yang sangat banyak. Penjimatan daripada subsidi ini pada saya menjangkakan ianya akan disalurkan kepada rakyat, terutamanya sekali kepada golongan B40 di dalam bentuk bantuan wang tunai, iaitu bantuan tunai rakyat. Jadi kalau pada tahun ini sebelum kerajaan dibubarkan, Parlimen dibubarkan, cadangan adalah sehingga maksimum sebanyak RM2,500 untuk BKM bagi yang mempunyai 5 orang anak berpendapatan RM2,500 ke bawah untuk tahun hadapan. Tetapi jika kerajaan berjaya dalam mekanisme kawalan subsidi dan sebagainya, pengurangan subsidi dan sebagainya, kita mungkin akan melihat jumlah bayaran yang lebih tinggi. Mungkin boleh mencecah RM3,000, RM3,500 ataupun RM4,000. Perkara ini tidak mustahil kerana jumlah subsidi yang diberikan oleh kerajaan terhadap minyak dan juga bekalan bahan mentah yang lain adalah sangat besar dan sangat tinggi. Sebarang penjimatan daripada subsidi ini tidak mustahil akan disalurkan mula kepada hampir 9 ataupun 10 juta golongan B40 yang layak untuk menerima bantuan tunai rakyat ataupun sebelum ini dikenali sebagai BKM. Jadi apa sahaja spekulasi, apa sahaja perkongsian selagi mana ianya tidak dikongsikan oleh pihak kerajaan, walaupun ada desas-desus mengatakan jumlah itu akan diterima dan diguna pakai, kita tidak boleh berpaksikan kepada benda yang tidak pasti, kerana ada saja sebarang kebarangkalian yang membolehkan jumlah tersebut berubah. Mungkin juga akan dikurangkan sebagai contoh, sebab nak mengawal perbelanjaan negara. Apa saja kita tidak akan tahu selagi ianya tidak diumumkan. Okey, yang seterusnya sedikit saya nak sentuh apa yang boleh dijangkakan daripada bayaran fasa pertama bagi bantuan tunai rakyat ini adalah kaedah pembayarannya dari segi data kepada siapa yang layak menerima pembayaran ini. Kemungkinan besar pada khemah saya dia akan mengikut data-data penerima BKM pada tahun 2022, pada tahun ini. Jadi kalaulah kata anda mempunyai sebarang perubahan terhadap pertambahan ahli keluarga, perubahan terhadap status perkahwinan, bujang kepada berkahwin, berkahwin kepada duda,
janda dan sebagainya menjadi ibu tunggal ataupun menjadi bapa tunggal, sebarang perubahan ini dia tidak akan efektif pada pembayaran fasa 1 BTR ini, kerana apa sahaja data yang ada daripada bayaran BKM pada tahun 2022 ini akan dijangkakan akan digunakan pakai untuk pembayaran fasa 1 tahun 2023 bagi bantuan tunai rakyat, kerana tempoh masa sebulan. Jangkaan untuk pembayaran ini dilakukan adalah tempoh masa sebulan, kerana saya menjangkakan pembayaran BTR ini akan dilakukan pada hujung bulan, dan dalam tempoh sebulan ini untuk melakukan kemaskini terhadap penerima BKM sebelum ini adalah mustahil untuk dilakukan kemaskini, dan juga pembayaran pada sekaligus dijangkakan pada hujung bulan Januari. Jadi sebarang perubahan terhadap kita punya status yang membolehkan kita mendapat jumlah bantuan yang lebih besar, kemungkinan besar akan berlaku pada bayaran fasa kedua ataupun fasa ketiga. Itu pun apabila jika pihak kerajaan membuka untuk permohonan baru dan juga kemaskini bagi penerima-penerima bantuan tunai rakyat ataupun sebelum ini dikenali sebagai Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Jadi saya rasa saya telah menjelaskan dengan sebaik yang mungkin bagi mereka yang tertanya-tanya berkaitan dengan infografik yang viral. Hemah ataupun sedikit nasihat daripada saya, jangan mudah percaya, jangan mudah keliru, pilih saluran yang betul untuk kita mendapatkan maklumat. Dan insya-Allah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkaitan dengan isu ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.